A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung lagi tadabbur surah Ali Imran ayat 31. Dan sebelum tu kita tengok pengajaran dua ayat yang lepas, ayat 29 dan 30. Ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Pengajarannya yang pertama, wajib setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah menyampaikan kepada manusia bahawa Allah mengetahui apa sahaja yang disembunyikan dalam hati manusia atau apa yang dizahirkan. Jadi ayat ni Allah perintah kita kul. Kul ni perintah wajib. Pertama kepada Rasulullah, yang kedua kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu wahai Muhammad, beritahulah kepada umat manusia bahawa sekiranya kamu sembunyikan apa dalam hati kamu ataupun zahirkan, Allah tetap mengetahuinya. Jadi kewajipan setiap kita wajib sampaikan apa yang Nabi sampaikan, sama ada pada anak keluarga kita, sahabat handai, jiran dan orang ramai, bahawa tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada Allah. Yang kedua, pengajaran yang kedua, keluasan dan keumuman ilmu Allah. Keluasan dan keumuman ilmu Allah Azza wa Jalla yang meliputi apa yang tersembunyi dan apa yang zahir. Yang ketiga, amalan yang paling penting adalah amalan hati. Kerana ia akan menentukan sesuatu amalan itu diterima oleh Allah ataupun tidak, ialah setakat mana keikhlasan seseorang
melakukan amalan tersebut. Pengajaran yang keempat, sesungguhnya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Dan bila manusia yakin Allah mengetahui segala sesuatu, maka manusia akan sentiasa melakukan dua perkara ini. Bila kita yakin Allah sentiasa mengetahui dan melihat, kita akan melakukan dua perkara ini. Pertama, sentiasa mengelak daripada melakukan maksiat kepada Allah. Dan kedua, sentiasa berlomba untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Pengajaran yang ke-5, Allah memberi amaran kepada manusia agar manusia sentiasa memastikan apa yang dilakukannya dan apa yang diniatkannya hanyalah apa yang Allah redha. Hanyalah apa yang Allah redha. Kerana semuanya diketahui oleh Allah dan akan dibalas, walaupun sebesar zarrah. Okey, habis ah. Pengajaran ayat 20 ayat 30. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukumullahu nafsah wallahu ra'ufun bil ibad. Pengajarannya pertama, Allah memberi amaran dan peringatan tentang hari yang agung, yang mana semua amalan manusia akan dihadirkan di hadapan Allah. Sama ada yang baik ataupun yang buruk. Yang kedua, manusia yang paling cerdik ialah manusia yang sentiasa mengingati hari selepas kematian. Iaitu hari pembalasan. Yang ketiga, tidak ada satu pun amalan, sama ada baik atau buruk, yang tidak akan dibalas oleh Allah.
Yang keempat, kesempurnaan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kesempurnaan kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang berkuasa menghadirkan semua amalan semua manusia daripada Adam sampai kiamat. Untuk diberi balasan yang adil. Yang keenam, yang kelima, semua yang melakukan kejahatan dan berbangga dengan kejahatan yang dilakukannya semasa di dunia akan menyesal di akhirat. Bahkan mereka bercita-cita agar kejahatan yang dilakukan dijauhkan daripada mereka ataupun hilang terus. Agar mereka tidak diazab oleh Allah. Yang keenam, rahmat Allah yang sangat luas kepada hamba-Nya. Antaranya ialah Allah selalu memberi peringatan dan amaran tentang azabnya yang dahsyat di akhirat. Okey. Besok kita sambung tadabbur. Okey, ayat 31 ni rasanya ayat ni famous ni. Kita selalu dengar dan mungkin kita ada sebahagian kita yang menghafal. Ayat ini kata ba'dus salaf, sebahagian salaf adalah dipanggil ayatul mihnah ataupun ayatul imtihan. Apa makna mihnah? Ayat ujian. Ayat untuk menguji manusia. Dan setengah orang dia salah guna ayat ni. Dijadikan ayat ni sebagai ayat pengasihan. Okey, sebab nuzul ayat ni ialah ada sebahagian orang Islam mendakwa bahawa mereka mengatakan kami cintakan Allah. Kami cintakan Allah. Maka turunlah ayat ni sebagai satu kayu ukur kepada dakwaan seseorang yang mengaku dia cintakan Allah. Bahkan termasuklah ayat ini juga dituju juga kepada orang musyrikin, orang Yahudi, orang Nasara dan orang munafik, yang mereka juga mendakwa mereka cintakan Allah. Maka Allah beritahu pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mengaku mendakwa dia cintakan aku, bagi tahu inilah tandanya. Inilah alamatnya. Kalau ada alamat ini, betullah dakwaan dia.
Kalau tidak ada alamat ini ataupun tanda ini, maka dakwanya adalah bohong. Okey, apa ayat ni? Allah kata, Qul. Katakanlah wahai Muhammad. Ayat yang ada qul ni adalah satu perintah daripada Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan adalah wajib. Dan sebagaimana kita dah maklum sebelum ni, sebenarnya semua ayat Quran wajib Nabi sampaikan. Tidak ada terkecuali. Semua ayat Quran 6,000 lebih wajib Nabi sampaikan. Dan Nabi memang sampaikan. Cuma bezakan ayat yang ada qul dengan ayat yang tidak ada qul. Yang tak ada qul, Nabi wajib sampaikan. Yang ada qul di permulaan ayat, kewajipannya lagi besar dan lagi tegas. Dan menunjukkan apa yang Allah perintah pada Nabi, satu benda yang besar dan penting. Sehingga perintah itu datang dengan perkataan qul. Katalah wahai Muhammad, kepada siapa ni? Kepada sesiapa saja umat kamu yang mendakwa mereka cintakan Allah. Kalau betul cintakan Allah, ini tandanya. Kalau tak ada, maka itu adalah dusta. Okey, in sekiranya kuntum adalah kamu tuhibbun Allah. Kamu cintakan Allah. Kalau betul kamu mendakwa cintakan Allah, maka ukurannya apa? Fattabi'uni. Maka ikutlah aku. Jadi tanda seseorang tu cinta kepada Allah ialah Nabi kata fattabi'uni, ikut aku. Nabi tak kata ikut aku dan para sahabat, ataupun ikut aku dan para ulama, ikut aku dan mazhab. Tak ada. Bahkan semua tu ulama ke mazhab, kalau mereka mendakwa cinta Allah, mereka juga wajib mengikuti Rasulullah. Mereka tak boleh mereka-reka ataupun membuat sesuatu yang baru. Okey, boleh. Kita tengok bagaimana para sahabat cinta ke Rasulullah. Sama tak sebagaimana kita cinta pada Rasulullah SAW? Apa sahabat buat bila mereka cinta pada Allah? Ada seorang ulama nama dia As-Sahlu bin Abdullah. As-Sahlu bin Abdullah. Dia mengatakan alamatu hubbillah, tanda cinta Allah ialah hubbu al-Quran, wa alamatu hubbi al-Quran hubbu ar-Rasul, wa alamatu hubbi ar-Rasul apa dia? Hubbu sunnatihi. Dia berangkai. Pertama kata As-Sahlu bin Abdullah, alamat hubbullah, tanda cinta Allah apa dia? Hubbu al-Quran. Sebenarnya samalah. Yang ni tanda cinta Allah ikut Nabi, kan? Yang ni tanda cinta Allah, cinta Al-Quran. Apa beza cinta Nabi dengan cinta Al-Quran? Sama ke tak? Apa yang sama? Sebenarnya ikut Nabi ni, Nabi tu adalah Al-Quran yang bergerak. Kalau Quran tu teori, praktikalnya apa? Kehidupan Nabi. Jadi cinta pada Al-Quran dengan ikut Nabi sebenarnya 2 kali 5. Selagi mana kamu tak
ikut Nabi, kamu belum cinta Al-Quran. Selagi mana kamu tak cinta Al-Quran, kamu tak ikut Nabi. Boleh? Kemudian kata Sahlu bin Abdullah lagi, tanda pula hubbu Al-Quran. Tanda cinta Al-Quran apa dia? Cinta Rasul. Okey, tanda cinta Rasul pula ialah hubbu sunnati. Cinta pada sunnahnya. Nampak? Sebab tu kaedah umum yang Nabi bagi, apa dia? Al-bayyinatu ala al-mudda'i. Ini kaedah umum. Biasa kaedah ini digunakan dalam apa ni? Dalam perbicaraan kan. Iaitu al-bayyinah, bukti, keterangan ke atas siapa? Al-mudda'i. Siapa yang mendakwa? Mudda'i ini yang mendakwa lah. Siapa yang mendakwa barang tu adalah dia punya kewajipannya apa dah? Bagi bayyinah, bagi bukti. Ini kaedah umum dan terpakai dalam ayat kita. Siapa yang mendakwa dia cinta Allah, maka kena bagi bayyinah. Apa bayyinahnya? Cinta Al-Quran. Apa bayyinah cinta Al-Quran? Cinta Rasul. Apa bayyinah cinta Rasul? Cinta sunnahnya. Betul? Sebenarnya ayat ini juga adalah satu syifa, satu rawatan kepada penyakit-penyakit yang banyak berlaku, khususnya di kalangan orang Islam. Sebab itulah kita tengok sahabat cinta Rasul dengan orang Islam sekarang cinta Rasul sangat berbeza. Kadang-kadang beza antara langit dengan bumi. Betul? Ada setengah cinta Rasulnya, apa dia buat? Sambut Maulidin Nabi. Kan? Ada setengah tu cinta Rasul buat selawat perdana. Bukit Jelutong berselawat kan. Itu bukan cinta. Okey, saya nak beritahu juga bagaimana sahabat ni cinta kepada Nabi. Dia betul-betul tadabbur ayat ni dan betul-betul praktis. Contohlah, dia sebenarnya bila nak ikut Nabi, apa syarat dia? Semua orang boleh cakap tanda cinta Allah ikut Nabi. Tapi ramai yang tak cukup syarat untuk ikut Nabi. Boleh faham? Dia tahu tanda cinta Allah ikut Nabi, tapi dia tidak memiliki syarat untuk ikut Nabi. Apa dia syarat nak ikut Nabi? Ya, Quran ni macam ayat lah, tapi praktikalnya dari segi tatbiknya ialah sunnah Nabi. Jadi syarat nak ikut Nabi kena belajar sunnah Nabi, bukan sunnah guru kamu. Ramai tu orang dia cinta pada guru dia, dia ikut semua yang guru dia buat. Pakaiannya, serbannya, kan? Warna jubah pun dia ikut. Itu cinta. Tapi bila kita cerita sunnah Nabi, dia tak berapa itu. Tapi mulut dia berselawat 1000 kali sehari. Itu bukan cinta. Jadi syarat nak ikut Nabi mesti belajar kan? Sebab itulah bagaimana orang yang paling cinta Nabi ialah para sahabat. Bagaimana sikap sahabat dengan ilmu, dengan sunnah Nabi. Kita biasa dengar tak? Macam Umar dengan seorang sahabat. Kita jangan ingat, sahabat ni yang duduk bersama Nabi belajar dengan Nabi setiap hari. Sebab masing-masing ada kerja, ada peniaga kan? Macam Abu Bakar berniaga, Osman berniaga. Mana dia bukan mesti ada masa setiap hari untuk dengar ceramah ke tazkirah Nabi ataupun nak belajar sunnah Nabi. Diriwayatkan Umar, dia bertukar. Dia dengan jiran dia, kata Umar, aku dengan jiran dia, aku dengan jiran aku ada, saya lupa nama. Sentiasa bertukar ganti. Hari ni aku pergi belajar sunnah Nabi, jiran aku pergi berniaga. Dan apa yang aku belajar, aku sampai pada jiran aku. Besok pula, aku pergi berniaga, jiran aku pula pergi belajar, dan jiran aku bila dia belajar, dia sampai pada aku. Maksud apa tu? Apa maksud dia? Sahabat ni walaupun tak ada masa nak belajar setiap hari, tapi dia pastikan yang Nabi ajar setiap hari, dia tahu. Caranya apa? Buat giliran.
Kita pernah tak? Waktu kita tak datang kelas, kita suruh kawan kita datang, catat nota. Lepas tu kawan kita balik, bagi nota. Besok kawan kita tak datang, kita pula datang dan buat nota. Bagi pula pada kawan kita. Pernah buat? Pernah buat ke tak? Ha? Jadi betul tak cinta Nabi? Ha? Tengok YouTube ni. Tengok YouTube. Lepas tu bagi tahu tak pada anak, pada isteri yang tak buka YouTube tu? Okey. Ada seorang sahabat nama dia Jabir bin Abdullah. Ini maksudnya kita biasa dengar cerita ni. Kan? Bagaimana sahabat dia nak cinta Allah dan dia tahu syaratnya ikut Nabi, dan dia tahu syaratnya ikut Nabi kena belajar sunnah Nabi. Jadi bila Nabi wafat, dia dapat tahu Jabir bin Abdullah duduk di Madinah. Dia dapat tahu ada seorang sahabat Abdullah bin Unais duduk di Syam. Berapa jarak ni Madinah dengan Syam? Syam ni makna sekarang Jordan lah. Jordan, Palestin. Berapa jarak dia? Tak tahu. Jadi bila dia dapat, Jabir bin Abdullah dia dapat tahu ada seorang sahabat Nabi tahu hadis yang dia tak tahu. Apa dia buat? Satu hadis je. Bukan satu kitab. Satu hadis je. Dia buat apa? Dia beli seekor unta. Daripada Madinah, dia musafir ke Syam sebulan. Sebulan. Dia pergi cari Abdullah bin Unais dan jumpa. Dia kata, aku dengar kamu ada satu hadis yang aku tak dengar. Jadi aku takut aku mati sebelum aku dengar hadis daripada kamu, ataupun aku takut kamu mati sebelum aku dengar daripada kamu. Maka sebab itulah aku terus beli unta dan terus datang. Sebulan perjalanan. Lepas dapat satu hadis, dia buat apa? Dia balik. Sebulan pergi, sebulan balik. 2 bulan hanya untuk dapat satu hadis. Sekarang kita mendakwa cinta Rasul kan? Tak payah musafir sebulan. Betul? Tak payah beli unta. Nak tahu hadis Nabi hanya perlu search. Tekan je. Kan? Berapa banyak kita boleh belajar sunnah Nabi, hadis Nabi setiap hari. Berpuluh-puluh. Tapi kita buat tak? Ha? 1000 kilometer. Madinah ke Syam. Nikmat Allah bagi pada kita peluang sangat mudah kan. Tekan je. Bukan dapat satu hadis. Mungkin dapat 100 hadis satu hari. Tapi kita tak buat. Tapi kalau orang tanya kita, cinta tak Rasul? Kita akan jawab apa? Berani jawab tak cinta? Cinta. Okey, satu hari kamu belajar berapa hadis? Yang kamu belajar, berapa hadis yang kamu telah amalkan? Yang kamu dah amalkan, berapa hadis yang kamu telah sampaikan? Nampak? Ada seorang lagi sahabat nama dia Abu Ayyub Al-Ansari. Dia duduk Madinah juga. Dia dengar je berita ada seorang sahabat Nabi duduk di Mesir yang hafal satu hadis yang dia tak ada. Dan semua sahabat di Madinah tak tahu hadis tu. Apa dia buat? Dia musafir daripada Madinah ke Mesir. Lagi jauh. Dan dia sahabat ni, bila dia musafir macam Jabir bin Abdullah, samalah. Bila dia musafir, betul-betul untuk dapat satu hadis. Sebab tu bila dapat satu hadis, dia buat apa? Terus balik. Kita sambil-sambil pergi belajar, sempat tak melancong? Melencong kan? Ha? Pergi mana belajar? Tapi masa belajar banyak tempat saya pergi. Berapa hadis dapat? Itulah. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari bila dapat tahu, ada seorang sahabat nama Uqbah bin Amir. Ada satu hadis. Dia pun terus musafir ke Mesir tanpa tangguh. Dan bila sampai ke Mesir, jumpa Uqbah bin Amir. Tanya, kamu ada hafal satu hadis? Ya. Boleh tak baca pada aku? Lepas baca, dapat terus balik. Dapat satu hadis. Hanya untuk dapat satu hadis. Itulah cinta. Boleh? Sunnah Nabi. Ha? Kuat sikit. Nabi kata bila bersin, cakap. Yang dengar?
Jawab sekali lagi. Yang bersih. Alhamdulillah. Tak. Last sekali. Yang bersih kena jawab 2 kali. Mula-mula Alhamdulillah. Kemudian orang yang mendengar, Nabi kata sebut Ya Rahamkallah. Kemudian orang yang bersin pula balas sekali lagi. Sunnah Nabi. Ramai tak yang tahu tapi tak amalkan. Tapi kita mendakwa kitalah penegak sunnah Nabi yang tegar. Okey. Dan sahabat ni bila dia amalkan sunnah, dia tak akan tanya apa hikmahnya. Sebab apa? Itu salah satu ciri cinta. Bila kita cinta, kita tak perlu tahu apa sebabnya. Kenapa? Sebab Allah dah bagi syarat. Ikut Nabi, tanda cinta Allah. Jadi kenapa kena soal? Aku nak cinta Allah dan Allah bagi syarat ikut. Umar contohkan, bila Umar cium Hajar Aswad, dia kata apa? Dia kata, wallahi, engkau ni batu. Sedikit pun tidak boleh memberi manfaat ataupun mudarat. Tapi sebab aku tengok Nabi cium, aku cium. Itulah sunnah. Betul? Berapa banyak doa-doa harian yang kita baca setiap malam kan? Ini bukan cium batu, doa dan dapat pahala pula. Tapi kita tahu Nabi buat, kita pun kadang-kadang buat, kadang-kadang tak. Boleh? Abdullah bin Umar, bila dia berjalan satu tempat, dia berhenti. Dia berhenti, unta tu, kemudian dia solat 2 rakaat. Jadi sahabat lain tengok, pelik, kenapa? Kamu bila sampai sini je, kamu berhenti dan kamu solat 2 rakaat. Apa kata Abdullah bin Umar? Sebab aku ketika Nabi hidup, Nabi sampai sini Nabi berhenti. Benda tu tak wajib pun. Tapi sebab cinta. Dia nak ikut je. Sebab apa ni? Bila ikut Nabi dapat apa? Yuhibbukumullah. Allah cinta kamu. Tengok kalau bahasa, dari segi bahasa, sepatut ayat dia macam ni. Sekiranya kamu cinta Allah, maka ikutlah aku. Ayat selepas tu sepatutnya apa? Barulah betul kamu cinta Allah. Kan? Tapi Allah tak sebut. Barulah betul kamu cinta Allah. Allah kata apa? Allah cinta kamu. Beza tak? Kita cinta Allah dengan Allah cinta kita. Apa beza dia? Apa beza? Allah cinta kita dapat banyak kelebihan. Kita cinta Allah, Allah tak ada dapat. Tak, dia kalau kita cinta Allah, adakah mesti Allah cinta kita? Tak. Tapi kalau Allah cinta kita, adakah mesti kita juga cinta Allah? Mesti. Allah tak mungkin cinta orang yang tak cinta pada Allah. Boleh faham? Sebab tu jawapannya, bila kamu ikut Nabi, bukan kamu cinta Allah. Tak. Allah cinta kamu. Lagi besar, lagi tinggi. Dan juga Allah tak sebut di sini, kamu cinta Allah sebab apa? Sebab kalau kamu cinta Allah, belum tentu Allah cinta pada kamu. Dan juga Allah nak begitu. Yang paling penting dalam hidup kita, bukan kita cinta Allah. Yang paling penting ialah Allah cinta kita. Kenapa? Kalau kita cinta Allah, Allah tak cinta kita, apa jadi? Dia panggil apa tu? Syak sendiri. Dan dia panggil apa ni? Siapa yang mencintai orang yang tidak cinta pada dia, itu adalah satu azab. Betul? Kita tak cinta seorang perempuan kan? Seronok je tengok. Tengok rumah dia senyum. Tapi dia sangat meluap pada kita. Jadi bahagia ke ataupun azab? Lepas tu pergi tengok selipar pula kan? Sebab tu ada satu kisah. Barirah. Pernah dengar kisah Barirah dengan Mughis.
Disebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Pernah dengar? Pernah? Ini cinta luar biasa di kalangan para sahabat. Dua-dua ni asalnya hamba dan di bawah satu majikan. Dan akhirnya dua-dua kahwin. Jadi Barirah ni dia tak suka pada Mughis. Tapi sebab dua-dua hamba, yang ni amatun, yang ni abdun. Dan dikahwinkan oleh majikan, dia pun yalah kahwin lah. Tapi dia tak suka. Sampai dapat anak kan. Dan sampai satu masa Barirah ni dimerdekakan oleh majikan dia. Dan bila hamba dimerdekakan, dia ada hak. Hak untuk apa? Untuk buat pilihan. Nak teruskan perkahwinan ni ataupun nak berpisah. Jadi dia memang tak suka bila dah merdeka, ada peluang, ada pilihan. Dia kata, aku nak berpisah dengan Mughis. Dia sangat, Nabi sebut dalam satu hadis sahih. Nabi kata kepada Al-Abbas, ata'jabu min hubbi Mughis li Barirah wa bughdu Barirah li Mughis. Kamu akan rasa pelik dengan apa? Cinta Mughis kepada Barirah dan kebencian Barirah kepada Mughis. Dia sampai tahap ni bila Mughis ni sangat cinta pada Barirah dan Barirah sangat benci. Barirah pergi ke mana? Mughis ikut belakang. Ikut. Lepas tu menangis. Merayu supaya Barirah ni baliklah kepada dia. Okey, nak bagi tu apa tu? Cinta sebelah pihak adalah azab. Dan akhirnya Mughis dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh tak engkau bagi syafaat? Tolonglah aku. Tolonglah bagi tu Barirah. Jangan berpisah dengan aku. Nabi pun jumpalah Barirah. Baliklah kepada Mughis sebagai seorang isteri. Dengar, Barirah kata apa? Ini cinta sahabat. Barirah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, adakah ini arahan kamu ataupun pandangan? Kalau arahan, sami'na wa ata'na. Hati benci. Tapi kalau ini perintah, aku ikut. Luar biasa tak? Luar biasa. Nabi kata apa? Ini bukan perintah. Ini pandangan. Pandangan. Maka Barirah terus berterus-terang. Aku tak nak pada dia. Berpisah. Boleh? Jadi jangan kita cinta pada Allah, tapi Allah tak cinta pada kita. Syok sendiri. Kan? Sebab tu Allah kata yang penting apa? Allah cinta kamu. Jadi kalau kita tanya semua orang, apa matlamat utama dalam hidup kita? Nak apa? Ha? Semua akan jawab nak cinta Allah. Walaupun dalam hati itu macam nak dunia lagi kan. Tapi ramai yang tak ikut syarat Allah. Kan? Buktinya apa? Ramai yang tak belajar sunnah Nabi. Ramai yang tak tadabbur Al-Quran. Macam mana kamu nak cinta Allah dan Allah bagi syarat? Syarat dia ialah ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu ialah tadabbur Al-Quran lah. Tadabbur Al-Quran, kemudian belajar sunnah dan amalkan. Itulah tanda cinta. Quran tak tadabbur, sunnah Nabi pun belajar, kadang-kadang tak amal, kemudian mendakwa dia adalah pencinta kepada Allah. Okey? Jadi kalau betul kita cinta Allah, penuhi syarat ni. Belajar sunnah Nabi, tadabbur Al-Quran dan ikut. Okey, apa lagi dapat? Wa yaghfir lakum, dan dia ampunkan kamu zunubakum, dosa-dosa kamu. Subhanallah. Tengok tawaran Allah kan. Allah tak tawarkan kalau kamu cinta Allah, ikut Nabi dan kamu hidup bahagia kat dunia, tak. Tapi Allah tawarkan apa? Cinta Allah. Sebenarnya kalau kita ditawarkan kamu nak bahagia dunia ataupun nak cinta Allah, kita pilih apa? Betul? Kalau banjir hilang semua rumah, hanyut semua, tapi Allah cinta pada kita, sedih ke tak?
Sebab tu saya sebutkan. Zaman Nabi Nuh, Allah cinta tak pada orang beriman yang ikut Nabi Nuh? Allah cinta tak? Tapi apa Allah buat kepada pengikut Nabi Nuh yang beriman? Apa Allah buat? Ada tak rumah masuk lumpur dan boleh dibersihkan lagi? Tak ada. Allah sayang tak pada kaum Nabi Nuh yang beriman ni? Tapi apa Allah buat pada mereka? Licin. Betul? Lepas air surut semua, apa yang mereka ada? Apa yang mereka ada? Mereka hilang segala tapi mereka dapat yang paling mahal, iaitu cinta Allah. Itu susah tu. Ustaz cakap sedap lah, rumah Ustaz tak banjir. Okey, yang keampunan ni ada perbincangan lah. Adakah dengan kita ikut Nabi je Allah ampunkan dosa kita walaupun kita tak minta ampun? Ataupun dengan kita ikut Nabi Allah permudahkan untuk kita bertaubat lalu Allah ampunkan. Boleh faham tu? Beza tu dua tu kan? Yang mana satu? Tapi kalau ikut ayat ni pada zahirnya, kamu ikut Nabi je dapat Allah cinta dan Allah ampun. Tak bersyarat. Betul? Maknanya kita malam ni kita dapat satu lagi kaedah supaya dosa kita diampunkan. Sebelum ni kita tahu kena bertobat, kena istighfar, ambil wuduk, kan? Tapi malam ni salah satu cara nak hapuskan dosa kita ialah ikut sunnah Nabi. Kita bersin, tutup mulut, ikut sunnah Nabi. Dapat keampunan, dapat cinta Allah. Kita pakai baju, baca doa yang Nabi baca. Dapat cinta Allah, dapat. Okey. Okey ke tak? Kalau saya buat pilihan. Pakai baju, saya bagi RM100. Setiap kali pakai baju, saya bagi RM100. Pilihan kedua, setiap kali pakai baju, baca doa yang Nabi baca. Nak yang mana? Nak yang mana? Jo. Hisham. Setiap kali pakai baju, saya bagi RM100. Pilihan kedua, setiap kali pakai baju, saya bagi doa pakai baju. Kenapa agak sukar untuk menjawab? Kenapa? Tengok. Tak nampak lagi tu. Sebab tu Allah tak kata ikut Nabi Allah bagi duit. Ikut Nabi Allah bagi pangkat. Tak. Allah bagi yang lebih mahal daripada duit itu. Tapi sebab cinta Allah tak nampak. Kan? Yang kedua dapat keampunan. Memang betul Nabi kata siapa yang pakai baju kemudian baca doa, apa kelebihannya? Yang ampunkan dosa yang kecil yang mana? Dulu dah akan datang. Memang disebut kelebihan itu. Okey, kemudian wallahu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada satu kisah kan, mungkin kita biasa dengar, seorang sahabat nama dia Julaibib. Pernah dengar ke? Pernah dengar? Hadir tak masa perkahwinan Datuk Seri Mahdi dengan Heliza? Ada hadir tak? Ada tengok tak live? Oh bagus tak tengok benda-benda yang... Okey, sebab kisah ni disebut pada malam tu. Ni daripada hadis sahih. Julaibib ni seorang yang miskin, sahabat yang miskin. Rupa parah tak cantik, batu miskin pula. Dia termasuk golongan ahli sufah. Duduk di masjid, rumah pun tak ada. Jadi Nabi tanya dia, kamu dah kahwin belum? Kamu nak kahwin? Ya. Okey. Nabi kata kamu pergi ke rumah
Seorang ni dia ada anak perempuan, bagi tahu aku suruh kahwinkan anak dia dengan kamu. Jadi Julaibib pergilah rumah kawan tu. Bapak dia kata apa? Julaibib nak minta anak aku. Okey, sekejap aku nak tanya mak pada perempuan ni. Dia pun tak setuju. Dia pun tanyalah mak kepada calon ni. Julaibib datang nak meminang anak kita. Apa jawapan mak wanita ni? Yang lelaki yang jauh lebih baik, lebih kaya daripada Julaibib datang meminang pun kita tolak. Yang ni dalam miskin rupa tak ada. Mana dia tolak? Kemudian bila mak dia tolak, wanita tu dengar. Bila dengar bapa dia nak beritahu Rasulullah, makna kami tolaklah. Tapi bila wanita yang nak dikahwini dengar bapa dia nak bagi tahu pada Rasulullah bahawa mereka tolak pinangan itu, terus wanita itu bagi tahu kepada bapa dan mak dia. Adakah patut kamu nak tolak arahan Rasulullah? Aku terima pinangan ini. Sebab apa? Sebab Julaibib kaya, handsome? Bukan. Sebab arahan Nabi. Itu cinta. Okey ke? Kalau orang bawa anak perempuan kan, muka tak cantik, hitam bola tu, ini arahan Rasulullah untuk kahwin dengan anak kamu. Terima tak? Tak boleh terimalah, tak ada arahan Nabi dah. Nabi dah wafat. Okey. Qul, katakanlah. Ati'u. Taatlah oleh kamu akan Allah. War Rasul dan Rasul. Tengok Allah guna perkataan wow. Dari segi bahasa ada makna ni. Allah dan Rasul. Allah tak kata ati Allah semua. Beza tak dengan wow dengan semua? Beza tak? Beza. Beza apa? Bila semua ni makna berbezalah taat pada Allah dengan taat pada Rasul, dua benda yang berbeza. Tapi bila wow, Allah nak beritahu apa? Taat pada Allah dengan taat pada Rasul sama, tak ada beza. Kalau kamu taat pada Allah, makna kamu taat pada Rasul. Kalau kamu taat pada Rasul, makna kamu taat pada Allah. Sebab tu ada satu kenyataan. Dia kata apa? Kita tak wajib ikut sunnah Nabi kecuali yang selari dengan Al-Quran. Betul tak ayat? Betul tak ayat? Nampak macam bagus kan? Ayat tu adalah pada zahirnya benar tapi pada hakikatnya batil. Seolah dia nak beritahu ada juga sunnah Nabi yang bercanggah dengan Quran. Tak ada. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sebab tu Allah kata taat pada Allah dan Rasul sama aja. Tak mungkin ada sunnah Nabi bercanggah dengan Al-Quran. Sebab tu siapa yang mendakwa kami ikut Al-Quran saja. Sebab Quran daripada Allah tak mungkin salah. Sedangkan sunnah Nabi daripada manusia dan Nabi mungkin salah. Maka sebenarnya dia menafikan perintah Allah dalam ayat ini. Okey, taat pada Allah dan Rasul. Bila taat ni, apa maksud dia? Taatur Rasul. Kata ulama, pembahagiannya pertama dari segi akidah. Taat pada Rasul makna dari segi akidah mesti sama dengan Rasulullah. Contoh, Nabi bila tafsirkan ayat-ayat sifat, Nabi takwil tak? Akidah kita mesti taat dengan Rasul sama. Ayat-ayat sifat tanpa takwil, tanpa tashbih, tanpa tamsil, tanpa tahrif. Siapa yang mentakwilkan ayat sifat, dia sebenarnya tidak taat pada Rasul dari segi akidah. Yang kedua dari segi perkataan. Perkataan Nabi taat. Nabi kata A, Nabi kata B, jangan tambah. Macam lepas solat kan, lepas bagi salam, zikirnya apa?
Dah. Jangan tambah astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Jangan tambah. Kalau nak tambah tempat lain silakan, tapi lepas salam itu je. Kalau zikir 33 jangan tambah 38. Yang ketiga, taat pada Rasul dari segi fi'lun, perbuatan Nabi, jangan tambah-tambah. Lepas salam sapu muka kan? Dia sapu muka termasuk apa? Perkataan ke perbuatan? Bila dia sapu muka, dia taat tak pada Rasul dari segi perbuatan? Tak. Itu bukan sunnah Nabi. Okey? Benda simple kan? Simple je, tapi ramai yang tak boleh buat. Sedangkan itu adalah sebagai alamat cinta Allah. Jadi dalam ayat ni Allah bagi kita tiga benda. Pertama apa dia? Pertama, wajib ikut Nabi. Yang kedua, tanda cinta Allah, iaitu ikut Nabi. Yang ketiga, hasil daripada ikut Nabi, iaitu apa dia? Dapat cinta Allah. Yang kedua, siapa yang tak ikut Nabi memang apa? Bukan setakat rugi, bodoh sombong. Saya nak ikut yang guru saya je. Apa jaminan kamu ikut sunnah guru kamu? Dapat redha Allah, dapat cinta Allah, tak ada jaminan. Okey, kemudian fa in tawallau, maka sekiranya tawallau, sekiranya mereka berpaling, fa innallah, sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak mencintai al-kafirin, orang-orang kafir. Okey. Sepatutnya tengok dari segi bahasa Arab, bahasa Melayu sama aja. Cuba tengok. Sekiranya mereka berpaling, maka Allah tidak cinta mereka lah. Betul? Sepatut ayat macam ni. La yuhibbuhum. Sebab hum ni balik pada siapa? Mereka ni. Mereka berpaling kan? Bahasa Melayu pun sama. Sekiranya mereka tidak datang, maka mereka rugi. Tak ada kita buat ayat sekiranya mereka tak datang, orang kafir adalah rugi. Betul? Tapi ayat ni cuba tengok. Sekiranya mereka berpaling, Allah tidak suka orang kafir. Kenapa daripada domain mereka Allah tukar pada, dia panggil isim yang zahir. Makna perkataan yang jelas, iaitu kafir. Kenapa? Apa faedahnya? Satu, Allah sebut kafir itu, Allah nak bagi kita apa hukum orang berpaling, boleh jadi kafir. Tapi kalau Allah kata la yuhibbuhum, kita tak tahu yang Allah tak cinta tu apa hukum dia, yang mereka berpaling tu apa hukum. Boleh faham? Jadi faedah pertama, Allah nak bagi kita hukum orang berpaling kafir. Yang kedua, faedah kedua, Allah nak beritahu hukum kafir ni bukan kepada khusus kepada mereka ni sahaja. Yang Allah tak suka ni ialah orang yang ada sifat kafir, bukan mesti berpaling dalam konteks ni je. Boleh faham? Maknanya siapa yang ada sifat kufur memang Allah tak suka, walaupun tak ada kaitan dengan ayat ni. Yang ketiga, Allah nak bagi tahu Allah bila tak suka, mesti ada sebab. Apa sebabnya? Kalau Allah kata la yuhibbuhum, Allah tidak cinta pada mereka. Kita tahu tak apa sebab Allah tak cinta pada mereka? Kalau hum,
Tak tahu. Tapi di sini kalau orang tanya, kenapa Allah tak suka pada mereka? Jawapannya, sebab mereka kafir. Sebab mereka kafir. Mana siapa je ada sifat-sifat kafir, dia adalah orang yang dibenci oleh Allah. Dan satu lagi, kafir lawan apa? Maknanya kalau Allah tak cinta orang kafir, sebaliknya, kalau kita nak cinta Allah, jadilah orang yang beriman. Apa dia? Syarat orang beriman. Jangan berpaling. Tidak berpaling macam mana? Taat. Taat Rasul. Fattabi'uni. Dapatlah cinta Allah. Bolehkah? Kemudian Allah buat contoh. Allah bagi contoh orang yang dapat cinta Allah. Orang yang dapat cinta Allah. Siapa ni? Innallah, sesungguhnya Allah istafa, telah memilih Adam. Adam ni makna Nabi yang pertama. Jadi bila Allah kata Allah memilih ni para Nabi, para Rasul, terpilih ke ataupun kita boleh usahakan mengaji tinggi-tinggi supaya dipilih sebagai Nabi? Boleh? Tak boleh. Allah yang pilih. Kemudian dengan Allah sebut Adam ni sebab apa? Sebab dia manusia pertama dan Nabi yang pertama. Dan ada pengajaran daripada kisah Adam, kan? Apa pengajarannya? Ha? Bila silap dia terus bertaubat. Dia Adam buat salah, kan? Iblis buat salah juga, kan? Tapi Iblis buat salah terus Allah hukum kafir. Adam buat salah juga tapi tak jadi kafir. Kenapa? Ke double standard. Kenapa? Ha? Siapa? Adam. Tapi sebab yang paling utama ialah Adam masa terima perintah Allah jangan makan pokok ni, dia terus bantah ke dia terima? Dia terima. Iblis bila pertama Allah kata sujud, dia terima dulu ataupun dia terus bantah? Berbeza tu. Kemudian Adam pula, dia buat salah tu disengajakan ataupun terlupa? Iblis pula langgar perintah Allah dalam keadaan sengaja ataupun terlupa? Dua benda yang berbeza. Sebab itulah kalau kita tinggal solat, dia ada dua keadaan. Boleh jadi kafir, boleh jadi tak kafir. Solat, tak nak. Apa solat-solat ni? Mengaruk semua. Kafir ke? Okey lagi. Solat, saya tahu solat ni wajib, tapi malaslah. Tunggu pencen lah. Kafir ke tak? Ada panggil kufrun duna kufrin. Kafir yang tak jadi kafir. Kemudian wa Nuhan, dan Allah pilih Nuh. Ikut tertib, kan? Lepas Adam, Nuh. Cuma beza Adam dengan Nuh apa dia? Adam tak ada umat. Nuh ada umat. Lagi? Adam hanya Nabi. Nuh Nabi dan Rasul. Apa beza Nabi dengan Rasul? Siapa? Rasul. Rasul menyampaikan syariat. Nabi tak sampaikan. Dia tambah sikit lagi. Kata ulama, Nabi ni tak wajib sampaikan. Mungkin dia sampai tapi tak hukumnya tak sampai wajib. Rasul wajib sampaikan. Kalau tak sampaikan, satu kesalahan. Okey, apa pengajaran Nabi Nuh? Kapal dia daripada kayu kokar. Dia biasalah orang Melayu kalau sebut Nabi Nuh, yang pertama dalam kepala dia apa dia? Kapal, banjir, taufan, kan? Betul?
Tapi dalam surah Nuh, satu surah tu Allah tak sebut langsung pasal banjir. Kan surah Nuh. Perasan tak? Satu surah kisah Nabi Nuh Allah tak sebut banjir. Tapi kita bila sebut Nabi Nuh terbayang banjir. Lepas tu kapal dia dibuat daripada kayu. Lepas tu lepas selamat semua mendarat, Nabi Nuh buat apa? Bubuh surah. Cekak tak orang Melayu bahagian bukan kutip pengajaran, mereka pengajaran. Dia pengajaran paling besar kisah Nabi Nuh apa dia? Dakwah. Inni da'utu qaumi lailan wa nahara, siang dan malam. Kan? Yang tu langsung dia siang dan malam tak berdakwah. Tapi dia jual kayu dan jual nama Nabi Nuh, kan? Dan kesannya apa dia? 950 tahun siang dan malam. Kesannya apa? Berapa ramai yang ikut? Lebih kurang 70. Jadi kalau 70 orang bagi dengan 950 tahun, dalam setahun Nabi Nuh dapat berapa orang mad'u dia, follower dia? Berapa ramai? Jadi kalau 950 tahun dapat 70 orang, dakwah tu berjaya ke gagal? Berani jawab Nabi Nuh gagal. Tarik balik. Nabi Nuh gagal. Tarik balik. Kenapa kita kata gagal? Sebab ukuran kita berjaya ialah ramai ataupun tak ramai pengikut. Itu ukuran yang salah. Kan? Bahkan ada tak Nabi di akhirat besok, tak ada seorang pun pengikut? Ada. Maknanya gagal tak? Seorang pun tak ada pengikut. Tak. Dia ukuran berjaya ataupun gagal bukan pengikut ramai. Tapi ialah kamu terus buat kerja dakwah tak, walaupun tak ada pengikut. Sebab itulah Nabi Yunus dikira hampir gagal. Sebab apa? Sebab dia kecewa. Kecewa tu tanda-tanda gagal. Okey. Jadi ambillah pengajaran daripada kisah Nabi Nuh. Banyak masa dia habiskan untuk dakwah siang dan malam. Bahkan pengikut dia tutup bila Nabi Nuh berdakwah, tutup telinga dan tutup setiap kali. Bukan mana 10 kali ceramah, sekali je pengikut dia tutup telinga. Tak, setiap kali ceramah, pengikut dia tutup telinga dan mata. Menunjukkan apa tu? Kaum dia degil. Itu bukan benda luar biasa. Yang luar biasa apa dia? Tak. Kesabaran Nabi Nuh tu. 950 tahun orang tutup telinga, dia boleh lagi berdakwah. Kita kalau kita bercakap orang tutup telinga, berapa tahun bertahan? Sekali. Bagus. Bapak ni tak boleh pakai, cakap buat tak dengar. Lantaklah. 950 tahun kesabaran luar biasa. Okey, kemudian wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Bila sebut Ibrahim, Allah sebut keluarga. Kenapa? Sebab Ibrahim pun tak ada pengikut. Salah seorang yang beriman ketika dakwah Nabi Ibrahim ialah Nabi Lut. Tak ada, yang lain tak ada. Tapi Allah bagi kelebihan dia pada pengikut tak ada. Allah bagi kelebihan anak, cucu, cicit dia Nabi. Kan? Kita pengikut pun tak ada, anak pun tak. Okey, wa ali Imran dan keluarga. Siapa keluarga Imran? Bila sebut keluarga Imran siapa? Lagi? Zakaria. Isa termasuklah. Siapa ni? Mak kepada Maryam. Mak kepada Maryam, bapa kepada Maryam. Ya? Alal alamin, ke atas
Alamin apa dia? Sekalian alam. Apa maksud ni? Makna Allah nak bagi tahu ni Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Ali Imran adalah dibanding dengan semua manusia sekalian alam, ini adalah yang terpilih. Kan? Jadi bila Allah pilih menunjukkan apa? Terbaik. Dan terbaik mereka ni sebab apa? Kalau kita tengok kedudukan ni, para Nabi ni, masa kat dunia hebat tak mereka? Kalau kita tengok Nabi Adam kan, anak dia pun tak ikut. Nabi Nuh, isteri dia pun tak ikut. Pengikut dia hampir semua tak ikut. Kemudian keluarga Ibrahim pun, kaum dia tak ikut. Ali Imran pun, Ibrahim ni asyik berpindah aja daripada Iraq, gagal, bukan gagal lah, tak berjaya. Kemudian pergi ke Syam, lepas tu pergi ke Mesir, lepas tu balik ke Mekah, bina Kaabah. Berpindah randah. Dan boleh kata hampir semua para Nabi adalah gembala kambing miskin. Tapi mereka adalah manusia yang terpilih. Jadi pengajaran untuk kita apa dah? Bila Allah nak pilih, Allah nak muliakan seseorang, bukan Allah bagi harta, Allah bagi ilmu. Sebagaimana Allah muliakan Luqman Al-Hakim. Allah bagi apa? Walaqad ataina Luqmana Al-Hikmah. Okey, cukup apa? Ha? Kalau negeri Nabi kan, Musa, yang ini tak ada. Dia ada ayat Allah sebut. Semua ada ayat Allah sebut sebahagian. Ha? Sebab itulah kena baca semua sekali Quran 30 juzuk, jumpa semua. Okey, kita baca sikit buku 72 doa dan zikir. Ini tanda cinta Allah. Jadi siapa yang tak beli buku ni, dia susah nak dapat cinta Allah ni. Jadi kena beli buku ni ya. Apa-apa zikir dan doa yang Nabi amalkan. Yarhamkallah. Okey, doa istikharah. Muka surat 38. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li al-khaira haitsu kana summa ardini. Maksud dia, doa ni bila kita baca ni lepas solat istikharah, lepas solat. Dia kaedah yang paling tepat lah solat istikharah ni macam mana? Kita buat pilihan dulu baru kita solat, ataupun solat dulu kemudian tunggu mimpi. Yang mana satu kita buat? Buat pilihan dulu. Manakala ada dua pilihan, kita pilih dulu. A, B kan, kita pilih A. Lepas tu, baru kita solat. Betul, itu cara yang betul. Lepas tu baru kita minta pada Allah, yang aku pilih ni, yang aku dah pilih ni, kalau baik, maka tak, tanda-tanda. Kalau benda yang kita pilih adalah baik, tanda apa? Kita minta apa? Allah permudahkan urusan. Sebab itulah, perlu tak tunggu mimpi? Ada orang tunggu mimpi sampai 3 kali mimpi. Kadang-kadang sebulan tak mimpi-mimpi kan. Maksud dia, ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah kepadamu dengan ilmumu. Aku mohon kepadamu kekuatan dengan kekuatanmu. Aku meminta kepadamu dengan kemuliaanmu.
Sesungguhnya engkau yang mentakdirkan dan aku tidak mampu melakukannya. Engkau yang maha tahu sedangkan aku tidak tahu. Engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahawa perkara ini, ni mana kita ada pilih lah. Jika engkau mengetahui bahawa perkara ini yang baik ini baik bagiku dalam urusanku di dunia dan di akhirat, atau baik bagi agama, kehidupan dan akhir urusanku, maka takdirkan ia hal tersebut untukku dan mudahkannya. Semua berjalan lancar. Tapi kalau asyik sangkut itu tanda benda itu tak baik. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahawa perkara tersebut buruk bagi agama, kehidupan dan akhir urusanku, atau tidak baik bagiku dalam urusanku di dunia dan akhirat, maka palingkanlah ia dariku dan palingkan aku darinya. Tengok kita serah apa ni? Kita serah Allah buat pilihan. Sebab apa? Sebab Allah lebih tahu yang telah berlaku, yang sedang berlaku, yang akan datang. Kita apa yang kita tahu? Yang besok kita tak tahu kan? Mungkin yang kita tahu hanya depan kita. Jadi kita serahlah kepada Tuhan yang Maha mengetahui. Kadang-kadang yang kita sangka baik sebenarnya tak baik untuk kita. Okey, hadis sahih Bukhari. Cara melakukan istikharah. Jika seseorang mempunyai satu ataupun beberapa masalah yang semuanya baik. Kalau pilihan satu baik, satu tak, perlu tak istikharah? Aku nak tengok bola ni, solat istikharah. Nak tengok ke tak kan? Jika seseorang mempunyai satu ataupun beberapa masalah yang semuanya baik, kemudian dia hendak memilih mana yang terbaik, maka hendaklah dia membuat pilihan yang terbaik bagi pandangan dia lah. Kemudian bertekad ingin melaksanakannya. Kemudian yang kedua, solat 2 rakaat. Yang ketiga, baca doa di atas. Yang keempat, sebut hajat yang diinginkan. Okey. Kita baca satu lagi doa untuk pengantin. Siapa-siapa yang nak kahwin ataupun kawan kita nak kahwin ke? Tapi tak seronok baca untuk orang kan? Kita nak tunggu orang baca untuk kita kan? Doa untuk pengantin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkati kamu dan ke atas kamu dan mengumpulkan kamu berdua dalam kebaikan. Okey. Biasa kadang-kadang yang belajar sunnah pun bila pergi hadir majlis perkahwinan, dia tak hafal ni. Akhirnya dia sama dengan orang tak belajar sunnah apa dah? Selamat pengantin baru, semoga bahagia ke anak cucu. Tak ada doa, tak ada apa. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Okey, cukup. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Ustaz, tadi istikharah ni Ustaz kata ada dua pilihan, pilih dulu satu kan. Betul baru kita buat doa istikharah, solat istikharah dengan doa ni kan. Lepas tu kalau katakan pilihan tu tak betul kan, macam mana kita nak switch ke satu lagi ke? Kita tukar kepada pilihan yang satu lagi ke? Tak, solat sekali lagi. Solat di sini. Mana pilihan yang kita buat tu kita dapati sukar, banyak halangan. Mana Allah tak reda lah. Mana pilih yang satu lagi tu solat di sini. Ataupun kita tak payah pilih lah. Cari pilihan baru pula. Ustaz, adakah Nabi Nuh rasul pertama? Nabi Idris adakah rasul? Tak. Kalau ikut dalil daripada Quran,
Kata ahli tafsir, Rasul yang pertama ialah Nabi Nuh, bukan Nabi Idris. Ustaz, antara istighfar dan selawat yang mana lebih utama? Antara istighfar dengan selawat yang mana lebih utama? Saya nak tanya, awak ni banyak dosa ke banyak apa? Kalau banyak dosa, banyakkan istighfar. Kan? Jangan pula kita banyak dosa tapi perbanyakkan selawat. Dia sebenar semuanya baik, tapi bila kita banyak dosa, maka logiknya kena perbanyakkan istighfar. Wallahu a'lam. Kata-kata itu adalah doa. Betul, Ustaz? Kata-kata itu adalah Doa. tak mestinya. Kalau semua kata-kata doa, tak payahlah ambil doa Nabi, kan? Tak mestinya. Dia doa ni mesti ada sebut Allahumma ataupun mula dengan Rabbi ataupun Rabbana. Mesti ada seruan, wahai Tuhan, itu doa. Kalau tak ada perkataan Rabbana ataupun Allahumma, dia bukan doa. Kalau Ustaz, kalau kita baca Quran sendiri, kita tak sedar bacaan salah, adakah ia berdosa? Kalau kita baca Quran sendiri dan kita tak sedar bacaan kita salah ataupun tak, maknanya kita jahil lah. Sampai kita tak sedar salah ke tak, maknanya kita tak ada ilmu. Maka kewajipan kita ialah belajar sehingga kita tahu, sehingga kita sedar yang tu salah. Hanya jauh hari mengenal menikah. Jangan syok sendiri. Kalau macam kita Nabi kan, sama tak kalau kita berus gigi pakai kolgate dengan kayu sugi? Adakah sama ataupun kayu sugi lagi Nabi? Dia pendapat, saya baca fatwa ulama Saudi, dia kata kita tengok kepada maksad atau tujuan. Tujuan Nabi bersiwak apa dia? Tujuannya ialah untuk bersihkan mulut. Nabi sebut dalam satu hadis, siwak ni ada dua faedah. Pertama, mutahhiratun lil fam, menyucikan mulut. Yang kedua, mardatu lir rabb, untuk mendapat redha Allah. Jadi Allah akan redha bila ni? Bila sampai tujuan bersiwak, iaitu mulut bersih, kemudian wangi, tak busuk, kan? Jadi kalau apa saja kata ulama, dengan berus gigi ke, dengan ubat gigi ke, kadang-kadang dengan apa? Dengan arang. Sampai tujuan sama dengan hukum bersiwak. Lagi pula bukan semua tempat mudah untuk dapat kayu sugi, kan? Kemudian kadang-kadang orang tu tak sesuai dengan kayu sugi, tenyah je berdarah, kan? Wallahu a'lam. Ustaz, bolehkah kita jamak kasar jika kita bermusafir kurang dari 2 malam? Soalan dia, boleh tak kita jamak qasar kalau kita musafir kurang daripada 2 marhalah? Dia, kalau kita tengok kitab fiqh, tidak ada satu pun dalil yang sarih, yang jelas tentang jarak musafir yang dibolehkan jamak dan qasar. Tidak ada. Sebab tidak ada, telah ulama berbeza pendapat. Kalau mazhab kita Syafi'i 2 marhalah. Kalau mazhab Hanafi Maliki sampai 3 marhalah, 100 km lebih baru boleh jamak. Jadi ulama berbeza pendapat sebab tidak ada dalil yang jelas ukuran musafir yang boleh jamak dan solat. Bahkan ada hadis yang Nabi qasar solat dalam perjalanan jarak dia lebih kurang 5 km. Kalau ikut pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia kata sebab tidak ada dalil, maka ikut apa? Uruf. Apa makna uruf? Kalau kita tanya kebanyakan orang, perjalanan sekian-sekian musafir tak? Kebanyakan orang kata musafir, boleh jamak dan qasar. Wallahu a'lam. Assalam. Bolehkah kita war-warkan pada sahabat handai atau jiran tetangga yang kita akan pergi melakukan ibadah umrah? Adakah ia salah satu ibadah yang perlu disembunyikan? Soalan dia, bila kita buat umrah, perlu tak kita beritahu pada jiran tetangga? Tak perlu. Sebab syarat sah ibadat diterima pada 2 je. Satu, ikhlas kerana Allah. Yang kedua,
Ikut sunnah. Ada tak yang ketiga, bagi tahu jiran? Tak ada. Itu budaya Melayu je. Cuma kita perlu beritahu bila ada keperluan. Contohnya kita nak supaya jiran jaga rumah, kan? Ataupun saudara mara kita jaga anak kita. Ada keperluan, beritahulah. Bila tak ada keperluan, soalnya kenapa nak beritahu? Kenapa nak beritahu? Kalau tak perlu kita beritahu, makna ada tujuan. Ada tujuan apa tu? Riak. Kita nak orang tahu kita pergi umrah, tak perlu. Lepas tu satu lagi, perangai orang kita, bila kita pergi umrah, dia akan pesan apa? Kisalam, bukan sudah Nabi. Kirim doa, kan? Lagi tak tahan, kirim kurma, kan? Ustaz, betul ke ayat 83 surah Ali Imran boleh diamalkan untuk melembutkan hati pasangan atau anak-anak? Oh, ayat berapa? 83? 31? Jadi dia 83. 83 belum tak debut. Advance lah. Ya, dia tanya 83. 83? Macam tak ada kaitan. Tak, biasa orang guna untuk lembutkan hati ayat ni lah. Ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah. Tak ada dalil. Kalau ayat 31 boleh lembutkan hati, Nabi dah lama baca pada Abu Jahal, kan? Dan Abu Jahal senang je, kan? Tak, bukan semudah itu untuk lembutkan hati. Nabi ambil masa berapa lama nak lembutkan hati supaya orang musyrikin beriman? Berapa lama? 23 tahun. Kalau sekadar baca satu ayat je boleh lembut, itu macam kerja tu tidak ada nilai lah. Kerja yang berat mesti ada kesusahannya. Wallahu a'lam. Ustaz, ada mention dalam surah Al-Anfal, Allah SWT pada mereka yang tidak cegah kemungkaran. Soalannya, ada disebut Allah akan halang musibah pada yang suka bersedekah. Anda yang suka bersedekah tak cegah kemungkaran, Allah akan azab juga ke? Ayat surah Al-Anfal, ayat berapa tu? Ayat ke-25. Mana Allah kata takutlah pada musibah yang tidak akan menimpa kepada orang zalim sahaja. Makna siapa yang soleh, asyik buat ibadat je tapi tak cegah kemungkaran, bila Allah bagi musibah kena semua. Macam banjir kena semua, kan? Kan Hisham, kan? Hisham tak buat maksiat, dia orang soleh. Jadi satu lagi dia kata kalau buat sedekah dapat mengelakkan musibah. Jadi adakah buat bagi sedekah dan tak cegah kemungkaran dia selamat daripada azab? Tak selamat. Sebab ayat yang Allah binasa Bani Israel sebab tak mencegah kemungkaran. Allah tak kata sebab kedua dia tak bersedekah, tak. Bila tak cegah kemungkaran semua kena. Satu lagi, dia cegah kemungkaran hukumnya apa? Wajib. Sedekah hukumnya kena beza dua benda tu. Pada jemaah bersandarkan kepada sahabat SAW yang bermimpi semasa menyelesaikan masalah azan, cari azan. Bagaimana kita nak menegur kawan kita yang berhujah ini untuk beramal dari gurunya? Maksudnya daripada mimpi guru dia lah. Adakah kita perlu diamkan sahaja? Tak, suruh dia baca ayat ni pada kawan dia tu. Kamu buat amalan ikut guru, nak dapat apa? Nak dapat cinta guru ke dapat cinta Allah? Kalau nak dapat cinta Allah, Allah bagi syarat ni. Ikut Nabi bukan ikut guru. Ayat ni jelas clear. Okey, wallahu a'lam. Kita jumpa lagi malam besok insya-Allah. Kita tutup dengan menutup membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل